Alright, so let's see. The introduction dia bagi tahu kat sini kita punya circular motion tu everywhere. Ada from atom to galaxy. Alright, contohnya bumi mengelilingi matahari. So walaupun dikatakan orbit bumi tu dia dalam bentuk elips, tapi untuk memudahkan kita consider dia dalam bentuk bulatan lah. Dan kita atom pun sama, elektron mengelilingi nukleus pun dikira sebagai circular motion. Alright, in circular motion the body revolves in a circular path with its center somewhere outside the body. Alright, okay, so let's see. Kita ada this circular path. Okay, ni path dia, ni nama dia path. So this is path. And then awak ada satu objek. Objek ni dia mengelilingi path ni sebanyak satu pusing yang tak salah. Dia akan repeating lah. So this is kita panggil body. Ini kita panggil body ataupun objek. And you can see that the center of the rotation, rotation tu dekat luar body. This is the center. Dia bukan berada dalam body tersebut. Dia bukan berada kat sini. Dia berada di luar body. You akan belajar nanti dekat rotational kinematic, which is chapter 7, which is you will learn that your center will inside the body. Contohnya gasing. Gasing ni saya tengok daripada atas kan? Tengok daripada atas, gasing. Ataupun this is your body. Dia punya center of rotation dekat sini. Kan gasing tu berpusing macam ni kan? So center of rotation is here. Ini kita katakan center in the body. Yang kita nak consider dekat chapter 6 adalah center outside the body. Right? Dan awak punya circular motion ni dia melibatkan two dimension. Masih lagi kena resolve. Masih lagi ke atas positif, ke kanan positif, ke kiri negatif, ke bawah negatif. Masih lagi macam tu, okay? Right, now circular motion kita boleh analyse as the same way as linear motion. However, it is more convenient to describe the motion in terms of angular quantity. Setiap awak dah belajar dalam linear motion, kita ada displacement. Displacement. Ni linear motion Tahu tak linear motion tu apa? Objek yang bergerak dalam garis lurus. Yes, objek yang bergerak dalam garis lurus. Okay, kita ada displacement, kita ada velocity, kita ada acceleration. Okay, kita ada acceleration. So dalam circular motion, kita ada semua ni, cumanya kita akan ada angular displacement. Kita bagi macam tu, angular displacement. Lepas tu kita ada angular velocity. And then last kali kita akan ada angular acceleration. So untuk chapter ni dia fokus pada angular displacement dan angular velocity. Next chapter barulah akan fokus pada angular acceleration. So displacement, simbol displacement apa? X. Atau? S. Lepas tu velocity? V. Acceleration? A. Seorang je jawab ni. Yang lain mana? Bangun. Tak pagi bangun. Tak apa, boleh panggil nama sekejap lagi. Okay, so angular displacement dia akan simbol menggunakan theta. Okay, menggunakan theta. Angular velocity dia akan simbol menggunakan omega. Nama dia omega 3. Kemudian angular acceleration dia akan menggunakan simbol alpha. Nama dia alpha. Okay, nama dia alpha. So kalau nanti saya question tu, saya sebut omega tu, awak tahu omega tu adalah angular velocity. Alright. Kita tengok lagi, which is saya nak tanya dulu. Kita ada force yang kita dah belajar, jenis-jenis force. Okay. Apakah jenis-jenis force yang kita dah belajar? Normal force. Okay, normal force. Tak ada R. Lagi? Gravitational force. Gravitational force. Tational. Okay. Frictional. Friction. Tension. One more. Wait. Static friction. Static friction tu dalam friction. Dia ada static dan dia ada kinetic. Ada push or pull. Apa tadi? Push and pull. Which is yang ni kita akan gunakan F besar. Alright? Okay. Yang awak belajar sekejap lagi, nama dia adalah centripetal force. Which is kita guna simbol dia FC. FC ni dia bukan jenis-jenis force. Dia kita boleh gambarkan dia adalah summation of force. Okay. Jenis-jenis force nanti kita akan tengok dia punya direction ke mana, dan jenis-jenis force ni yang kita akan katakan dia adalah centripetal force. Tak apa, you tak faham sekarang tak apa. Saya nak tunjuk je lagi. Cuma you kena tahu jenis-jenis force ada 5 ni saja. Centripetal force, impulsive force bukan jenis-jenis force. Kalau awak tengok dalam collision, bila dia berlanggar, dia akan this one akan ke kanan, this one akan ke kiri. That means ada force yang apply dekat dua-dua objek ni, which is awak dah tahu dia adalah impulsive force. Impulsive force tu kita katakan kita namakan dia impulsive force dalam situasi tersebut. Okay, sebenarnya ni adalah push or pull. Dia adalah push force. Okay, dia adalah push force. Sama juga dengan centripetal force ni. Dia melibatkan force yang ada ni, ke-5 force ni. Tetapi apabila dia berada dalam situasi membulat, kita panggil dia centripetal force. Okay. Alright, kita tengok di sini. Objek ni kita akan consider circular path. That means your object will be moving in circle. Ataupun separuh bulatan pun tak apa. As long as dia bergerak tu nampak dia punya bulatan. Dan kita boleh tentukan dia punya radius. Okay, dan objek awak bergerak dalam constant speed. Okay, constant speed. Alright, for linear motion. Linear motion, awak dah tengok kalau velocity tu, your velocity, dia constant in magnitude and constant in direction. Constant kan, kita katakan dia constant. You punya acceleration should be?
zero. So acceleration dia zero. Dekat sini, dekat uniform circular motion, dia kata object move with constant speed. However, dia punya direction is berubah. Direction dia berubah menyebabkan adanya acceleration. So let's say this is your path and you have this object. So object kat initial di sini, final di sini. This is initial. This is final part dia lah. So apabila dia bergerak, let's say objek ni dia bergerak anti-clockwise. So you need to know the term of anti-clockwise dengan clockwise. So kalau anti-clockwise dia melawan arah jam, kalau clockwise dia mengikut arah jam. So yang ni anti-clockwise, yang ni clockwise. Saya tunjukkan yang ni clockwise. This is dia punya initial, this is dia punya final. So yang contoh saya ni, since dia initial dia bergerak ke sana, that means your velocity mesti juga ke sana, menunjukkan ke arah ke sana. So ingat lagi velocity dengan path apa dia punya kaitan? Velocity, direction of velocity and path. Apa dia punya kaitan? Ingat lagi? Ingat lagi tak? Apa kaitan velocity and path? Shortest distance. No. Direction of velocity and path. Average speed. No. Positive, negative. No. Average Ingat tak speed. ingat tak yang awak belajar daripada bandar P pergi ke bandar Q. So ada distance, ada displacement, lepas tu ada velocity. Cepat, siapa boleh jawab? Instantaneous velocity. Sorry? Yang instantaneous velocity. Bukan. Ni direction kaitan direction of velocity dengan path. Yang Mana? conservative force. Kan? Dia dalam chapter yang saya ajar ni dalam chapter 2. Average speed. No. Direction of velocity. Cuba. Direction of velocity dengan path. Kemana arah velocity tu? Dia shortest distance. Bukan. Direction of velocity sama dengan path. Sama dengan path. Lebih kurang tapi ada lagi yang lagi tepat. So ingat tak? Dia kan this one kan awak punya path, so awak jalan-jalan sini. Lepas tu kita ada shortest distance. Lepas tu kita ada velocity at point ni, point x1 kat sini, x2 kat sini, x3 kat sini. Do you remember that? So the velocity should be? Tangent. Yes, the direction of velocity is tangent to the circular path. So setiap kali contoh kat sini x1 kan. So your velocity is tangent to the path. So this is your velocity. Same happen here. Bila objek awak ni bergerak dalam bulatan, so this is dia punya path. That means you punya velocity tangent to the path. So kita tengok keadaan dia. Kalau macam yang sebelah sini ni, okay, kalau yang macam sebelah sini, kan sini, this one, dia bergerak clockwise. So dia punya bola ni dia bergerak ke sini. That means awak punya velocity di sini, ke kanan lah. Kalau yang ini, objek awak bergerak ke sana. That means you punya velocity pun ke sana. Tapi velocity mesti tangent to the path. Okay, dia macam tu, lebih kurang. So dekat sini, this is your velocity. This is your V initial. And dekat sini, this is your V final. So your direction of V mesti mengikut bulatan tu. Dia berbeza macam tu. So this is V final. Since the direction of velocity berubah, akan adanya acceleration. Sekejap lagi kita akan tengok macam mana acceleration tu. Cumanya kat sini, kita nak tengok period dengan frekuensi. So for period ni adalah masa yang diambil untuk satu pusingan. Okay, let's see. You start from here. Okay, sorry. Okay, you start from here. You bergerak, bola ni bergerak. Lepas tu dia sampai sini balik. Dia sampai dekat starter dia. Dia ambil masa sebanyak 0.5 second. Okay, so that is your period. Masa yang diambil untuk satu pusingan. Kita katakan itu adalah dia punya period. So untuk frekuensi adalah jumlah pusingan dalam 1 second. Jumlah pusingan dalam 1 second. Okay, contoh objek ni kan, objek ni. Awak pun kira dalam 1 second dia bergerak 1 pusingan, 2 pusingan. Rupanya awak tengok jam, awak tengok this object dia bergerak dalam masa 1 second dia bergerak dalam 2 pusingan. Ataupun you can have your frequency equal to 1/t. So, kalau untuk this object 1/t bersamaan dengan 2. Okay, macam tu. Dia beza antara period dengan frekuensi. Alright, unit untuk frekuensi, dia unit SI unit dia adalah hertz. Ataupun you dah tahu this one is second, dia boleh juga menjadi second minus 1. Either one lah, yang mana memudahkan awak untuk guna. Right, kalau awak bagi jawapan second minus 1 pun betul, awak bagi hertz pun betul. Okay. Alright, kita tengok dia punya speed of ni lah. Part ni lah. Saya dah pecahkan part dia, so saya akan explain ikut part lah. But I will not focus on the sentence. You can read the sentence by yourself. Let's see. Okay, objek yang tadi. You start from here and you end here. Okay, nampak cantik. You end here. Okay, alright, let's say something like that. So this is your center. You have radius. This is your radius. Betul? Betul ni dia? Okay, this is dia. This is dia punya radius. Okay, tak center sangat. Tak apalah, awak assume dia center lah. Saya letak sini center. Okay, this is radius, this is radius. So, you need to know that this is your angular displacement. Angular displacement. Direction dia macam tu. Direction dia membulat macam tu sikit. Okay, dia membulat macam tu. Ini kita panggil awak punya angular displacement ataupun delta theta. Okay, delta theta. Sebab nanti awak akan tengok dia adalah theta final tolak theta initial. But for this one, awak just know that it is delta theta. And then you have something like here. Daripada sini sampai sini tak cantik. Sini. Ini adalah awak punya displacement. Okay, this is awak punya displacement. Here is awak punya angular displacement. Angular displacement adalah sudut
dan awak punya displacement adalah awak punya circumference ni lah, jarak dia dalam meter. Yang ni dia dalam radian tau. Okay, macam ni. So let's see, awak ukur sudut ni, awak dapat dia as 60 degree, contohlah 60 degree. Dan dia tak boleh, awak tak boleh guna 60 degree tu, awak kena convert dia kepada radian. Sebab unit delta theta, angular displacement, unit dia adalah radian. Kalau awak bagi dalam degree, salah. Okay, let's say awak ukur delta theta ni, dia punya sudut adalah 60 degree. Dia punya conversion adalah macam ni, 180 degree bersamaan dengan pi radian. Okay, separuh bulatan tu, dia adalah 3.14 radian. Pi radian lah, memudahkan dia adalah pi radian. So, kalau awak dapat 60 degree ni, awak darabkan dengan pi over 180 radian. Okay, that's mean awak akan dapat kat sini bersamaan dengan pi per 3 radian. You can give your answer in pi, except for in web design lah, sebab web design dia kadang-kadang dia tak minta dalam pi kan, dia minta dalam unit. Tapi dalam penilaian sebenarnya awak boleh biar awak dalam pi per 3 macam ni, kalau dia minta lah. Right, so sudut dia mesti dalam radian, must be in radian. Kalau awak tak tukar dalam radian, dia akan salah. Okay, selagi benda ni tak melibatkan sin atau theta, sin cos tangent, awak tak perlu convert awak punya calculator dalam radian mode. Dia masih lagi dalam degree mode. Untuk chapter 6 dengan chapter 7, dia masih lagi dalam degree mode. Jangan tertukar. Saya tengok ada dalam quiz hari tu dia tertukar. Dia guna radian mode. Dia kata kenapa jalan kerja dia ni betul tapi jawapan dia salah kan. Rupanya dia dalam radian mode. Saya check jalan kerja awak. Okay, now back to here. Right. So awak ada angular displacement dan awak ada displacement S dengan theta. Relationship between S dengan theta adalah ni, nak lukis mana? Sini. S equal to R theta, which is S is your displacement, R adalah dia punya radius, dan theta adalah awak punya angular displacement. Mesti dalam radian. Kalau dia tak dalam radian, awak tak boleh convert dia. Dia mesti dalam radian. Kalau tak, displacement awak salah. Displacement dia mesti dalam meter, radius pun mesti dalam meter. Barulah awak boleh guna convention ni. So kalau dia unit lain, contoh displacement unit cm kan, awak tak boleh guna. Sebabnya nanti angular displacement awak tak dapat jawapan dia. Alright? Okay, now untuk velocity kita dah tahu yang velocity dia. This one velocity dia kat sini. This one velocity dia dekat sini. So both velocity kita dah tengok velocity magnitude dia sama. Cuma direction dia yang berbeza. So untuk memudahkan dia, kita akan panggil this V as tangential velocity. Tangential velocity. Sebab dia tangent to the path. So kita panggil dia sebagai tangential velocity. Untuk angular velocity, dia punya direction sama dengan delta theta ni. Direction dia macam tu. So saya lukis kat atas lah. Macam tu. This is awak punya angular velocity. Okay, angular velocity, dia boleh guna this one. Okay, omega sama dengan delta theta bahagi time taken. Ataupun kalau dia dah lengkapkan satu pusingan. Okay, dia lengkapkan satu pusingan, awak akan ada period. Kan, awak akan ada period kan. T, dia satu pusingan pula berapa radian? Satu pusingan ni berapa radian? 2 pi. 2 pi. So maksudnya awak juga boleh jadi 2 pi over T. Period kan, 2 pi bahagi dengan T. In case dia bagi period sahaja, so you can get your angular velocity as 2 pi over T. Right? Okay, dan you can get your angular velocity by this equation, which is V sama dengan R omega. V awak ni adalah velocity, but your omega is angular velocity. Alright, okay. Boleh terima? Ni radius lah, radius. Unit untuk omega adalah radian per second. Unit dia adalah radian per second. Sebabnya kalau kita tengok sini, this one is radian, this one is second, so dia adalah radian per second. Dia mesti dalam radian, tak boleh dalam degree. Kalau bagi dalam degree, salah. Okay. Tangential velocity ni adalah sebenarnya dia adalah instantaneous velocity ataupun linear speed at a particular instant. Ni kan definition of instantaneous kan? So it is the same thing. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada. Okay, tak ada, kita pergi centripetal acceleration. Okay, untuk centripetal acceleration, kita dah tengok tadi, awak punya velocity ni, dia akan berubah arah. So, bila dia berubah arah, dalam bentuk circular motion ni, dia akan create satu acceleration, which is acceleration awak dikenali sebagai centripetal acceleration. Okay, dikenali sebagai centripetal acceleration. Direction of centripetal acceleration is always to the center of the circular path. So, let's see, you have an object here. You have a circular path and you have an object here. So, bila objek awak kat sini and your center is here, your acceleration is toward the center. Jangan kena objek sebabnya kalau kena objek dia dah dikira force. Saya tak nak kena dengan objek supaya awak tak terkeliru dengan forces. Okay, so saya letak jauh sikit. This acceleration is known as centripetal acceleration. So awak kena tulis AC. Dalam exam kena tulis AC. Nah, dan dia punya formula of AC adalah V square over R. V square over R. So for this one, awak tak boleh guna formula this one. Salah. Yang this one kita akan tengok dekat chapter 7. So jangan guna this equation. Dia lain sikit. Okay. Right, so hanya formula ni sahaja untuk centripetal acceleration. Okay, setakat ni boleh terima? Boleh. Dia kesian kat saya kan sebab saya cakap seorang. Alright, now. So you have your centripetal acceleration. Bila ada acceleration bermaksud ada forces. So your force is, direction dia sama dengan direction of acceleration, which is to the center of the circular path. So this is your force. This force dia punya nama adalah centripetal force. Dia punya nama adalah centripetal force. That means you need to put FC.
Kalau tak letak FC, salah. Okay, general equation we have F equal to MA. So kalau kita nak cari FC, your FC is equal to MAC lah. Kalau kita masukkan AC ni, kita tengok formula dia tadi, kita akan dapat your FC is equal to MV square over R. Boleh terima? Boleh. Okay, good. Alright, so kita tengok kita ada beberapa situasi yang ditunjukkan di sini. Yang pertama, awak pegang awak punya tali dan awak pusingkan ke depan macam tu. Bila awak pusingkan macam tu, objek awak akan bergerak dalam verticals. Okay, dalam menegak. So kita panggil this one as vertical uniform circular motion. Right? Lepas tu, kalau objek tu awak pegang dia macam tu, awak buat dia pusingkan dia dekat atas kepala ni, awak akan dapat horizontal circular motion. Uniform circular motion. Dan it can be like this. Cuma kita tak adalah nak fokus kat yang ni. Sebab yang ni dia akan little complicated lah. Kita fokus this one dengan this one dan a few more. Alright. Bila awak pusingkan awak punya objek tu, apa-apalah kita bayangkan dia as a ball lah. Saya tak nak bucket. So a ball. So awak pusingkan, dia akan pergi sini, dia akan pergi sini, dia akan pergi sini and anywhere lah. Dia akan pergi merata-rata. Tetapi situasi untuk FC dia sama. Okay, situasi untuk FC dia sama. Saya tunjuk contoh yang di sini dulu. Bila dia berada di sebelah kiri. Saya tertukar kiri kanan. So tolong betulkan. So dia berada di sebelah kiri. This is your object. Okay. And dia ada tension. Ada tali. Okay, ada tali. So dekat sini, force yang ada di sini adalah, yang pertama adalah awak punya tension. Yang kedua ada apa lagi? Ada apa lagi di sini? Force apa yang terlibat? Gravitational. Okay, dia ada gravitational. So saya letak mg. Okay, so dia ada tension dan dia ada mg. Your acceleration is toward the center. Okay, this is your AC. Saya tak lukis dekat atas objek sebab saya tak nak dia kacau awak punya forces. Alright, so awak punya FC is equal to MAC. Your AC sekarang ni dekat atas paksi. Dekat atas paksi X. Dia dekat paksi X. Terima kasih kerana membalas kalau tak klik. Okay, dia dekat atas paksi X. That means your FC ni awak kena cari summation of Fx. Okay, dia kena cari summation of Fx. Dekat sini summation of Fx awak hanyalah T. So this thing yang awak kena substitute masuk dalam FC ni. Maksudnya awak akan dapat macam ni. T equal to MAC. Tak apa, tak nampak lagi. Nanti kita akan tengok lagi. Kenapa saya gunakan Fx. Later you will see. Okay. So this is your equation yang awak kena tahulah. T equal to MAC. Awak punya centripetal force dekat sini hanyalah awak punya tension. So kenapa saya cakap awak boleh je ambil dekat mana-mana pun. Awak boleh je ambil objek ni dekat mana-mana pun. Let's see, kita consider objek awak dekat sini. Okay, objek awak dekat sebelah kanan. So you will have something like this. This is your ball and this is your tension. Okay, this is your tension, tali. Dan you punya AC ke kiri. So bila AC awak ke kiri, dia mesti negatif. Right? Okay, dekat sini awak akan ada your tension dan awak akan ada mg. Same thing happen, FC is equal to MAC, cuma your AC sekarang adalah negatif. Your FC still lagi summation of Fx. Tetapi sekarang ni awak punya tension ke kiri. Okay, tension awak ke kiri, so awak mesti ada negatif T. Right? Kalau kita substitute masuk, kita akan dapat negatif T sama dengan this one akan jadi negatif. Sebabnya your AC sekarang ni negatif. AC awak negatif, so awak kena letak negatif. Jadi, kalau kita potong ni, kita potong negatif-negatif ni, you will get back your T equal to MAC. Jadi, tak kisah awak letak kiri ke, awak letak kanan ke, you will get the same equation. Cumanya, dalam saya punya pengiraan, you need to use your gambar rajah lah, your figure. If you choose to use the ball at the right, you need to put negative. You need to put negative macam ni. So kalau you pilih on your left, you boleh dapat this one. Jadi senang, nak memudahkan kerja, choose a situation where your acceleration is positive. Kalau kat sini, always choose the left one. Sebab left one akan dapat you punya acceleration ke kanan. Jadi ia akan memudahkan kerja kita. Okay? Boleh terima?
Boleh. Alright. Okay. Okay, kita tengok PBL 5.1. So PBL 5.1 untuk memudahkan kerja, untuk mengelakkan awak tertukar pada macam mana nak convert radian, macam mana nak convert velocity, make sure you use all your unit in SI unit. Sebab kita tak tahu, macam contoh kita nak tukar velocity kepada radian ni kan, angular velocity kepada velocity. Omega nak tukar kepada velocity, you need to use, contoh kalau dia bagi velocity kan, you need to use meter per second. Okay, dan omega ni kalau nak tukar kepada velocity, you need to use radian. Okay, mesti. Kalau awak tak guna velocity as meter per second, awak takkan dapat radian per second. Jadi nak selamat, sentiasa guna SI unit. Alright. So dia kata kat sini, saya dah tak refer nota. Bagus. Mana dah? Sampai mana dah? Kat sini. Alright. Dia kata kat sini, a 500 gram ball attached to the end of a cord is revolved in a horizontal circle with an angular speed of 5 radian per second. If cord length is 50 cm, what is the centripetal forces? Okay, dia kata first awak kena tahu dia punya words adalah horizontal circle. That means dia pusing ke atas, yang atas kepala tadi, yang macam bucket tadi lah. Pusing macam ni. Okay, something like this lah. Nak besarkan dia macam ni. Okay. Okay, this one. Right. So bila dia berada di sini, kita choose this ball to be here. Sebab apa? Senang. Acceleration ke kanan. So awak ada tali. Alright. Dia bagi tahu tali ni panjang dia adalah 50 cm. That means 50 cm tu adalah awak punya radius. Panjang dia 0.5 meter. This is awak punya radius. Lepas tu dia bagi tahu berat bola ni adalah 0.5 kg. 500 gram kan? 0.5 kg. Dan dia bagi omega. Omega adalah 5 radian per second. Dia suruh cari FC. So FC senang je lah. FC equal to MAC, right? So MAC awak adalah MV square over R. V kita tak dapat, kita dah tahu yang this equation. V equal to R omega. You can find your V dulu, which is 0.5 darab omega, yes. You akan dapat kat sini 25. Okay, 25 meter per second. Lepas tu masukkan dalam ni. Boleh je. Ataupun you masukkan siap-siap di equation. R omega square bagi R. Awak akan dapat equation dia MR omega square. This is also your FC punya equation. Okay. So FC awak ada equation MAC. Lepas tu dia ada equation of MV square over R. Aku tak tahulah kenapa Siri ni menyaut pula. Cakap dengan kau lah. Lepas tu awak ada MR omega square. So ada 3 equation of FC awak. Lepas tu masukkan equation, masukkan substitution, awak akan ada 0.5. R awak adalah 5. This one is 0.5. Betul? Bukan. Betul. R awak adalah 0.5 juga. Omega awak omega 5. Ada yang nyanyi-nyanyi ke? Kuat sikit je, kuat sikit. So this one, kita darabkan dia 0.5 darab 0.5 darab 5 square. Dapat tak? Dapat 6.25 Newton. Okay? Boleh terima this one? Boleh, madam. Alright. Kat sini kita dah tengok yang AC awak dekat paksi X kan? So your FC must be equal to summation of Fx. Alright, so summation of F kat sini awak cuma ada tension sahaja, betul? So that means dia punya FC is tension. This show that your tension is equal to 6 to 5 Newton juga. Okay, dia juga bersamaan dengan 6.25 Newton. Alright. Okay, now kita nak tengok situasi bola yang sama tapi awak
bergerakkan putarkan dia ke depan. Macam this example lah kan. Example yang ni. Okay, what happened here is you have this. Kita tengok yang bottom dulu. Kita tengok yang bottom dulu. Okay, you see yang bottom dulu. Your object is here. Your object is here. And your AC is upward. Okay, AC upward. Dekat sini, awak akan ada tali awak ke atas, right? Lupa buat tali ke atas. Sengit. Tali awak ke atas. Sengit juga. Letaklah. Okay, tali awak ke atas. This means your tension is upward. Tension is upward and your mg is downward. Right? Okay. Then kita tengok your FC is equal to MAC. Your AC is upward, so it is positive and it is at Y axis. Madam. Yep. Ya saya? Tak ada apa-apa, sorry tertekan. Tapi tertekan tapi panggil madam. So, since your AC ni dia berada di paksi X, your FC should be summation of Fy. Okay, summation of Fy awak sekarang adalah T minus mg. So, T minus mg ni kita masukkan dalam this equation. Okay, so awak akan dapat T minus mg sama dengan M R omega square. Kita dah tengok tadi kan, FC pun is equal to M R omega square, right? So, daripada sini awak boleh dapat your T, which is your T is equal to mg tambah dengan M R omega square, which is your M is 0.5, G adalah gravity, dan yang ni kita dah dapat tadi 6.25. Kita dah dapat tadi kan M R omega, right? Kat sini. Alright. Okay. That's mean awak akan dapat 0.5 darab 9.81 tambah dengan 6.25. Awak dapat kat sini, you punya tension at the bottom is 11.16 Newton. Okay, dia tak sama bila dia berada. So, yang soalan tadi tu, dia kat sini. Kat sini awak akan dapat tension sama dengan 6.25. Tapi bila awak berada di bawah, tension awak akan jadi 11.16. So, bila awak buat pusingan tu, kalau awak try lah, mesti awak dah pernah try punya kecil dulu kan. Awak akan rasa apabila bola tu lalu bawah, awak punya tension, awak punya tarikan dekat tali tu akan lagi kuat. Sebab disebabkan oleh, yang ni lah, disebabkan oleh awak punya centripetal acceleration dan menyebabkan tension tu lagi tertarik lagi kuat ke bawah. Alright? Okay, right? Saya letak kat sini. Madam, Yep. kenapa dalam horizontal centripetal force, summation of force dia tak masukkan mg sekali? Sebab itulah saya kata tadi, kita akan FC ni, kita akan ambil summation in the direction of AC. So kalau AC dekat paksi Y, kita hanya akan ambil semua yang ada paksi Y. Okay, dekat paksi Y. So bila objek awak berada di bawah ni, tension dia dah jadi ke atas dan mg dia dah ke bawah. So dia dalam satu paksi. Okay, that's why kita akan ambil macam ni. Untuk this one, kalau awak tengok dekat paksi X hanya ada T. Yang ni kita ambil paksi X disebabkan oleh AC awak ni dekat paksi X. Saya tulislah kat sini. AC dekat paksi X. AC dekat paksi X, so kita ambil F ni, kita akan ambil summation of Fx. Boleh terima? Kita kena tengok AC tu dekat paksi mana. Kalau AC dekat paksi X, awak kena ambil summation of Fx. Kalau dekat paksi Y, awak kena ambil summation of paksi Y. Dan awak kena tengok situasi objek tersebut. Okay, kalau objek yang ni, mg mesti always ke bawah tapi tension dia ke kanan. Untuk objek yang ni, tension dia ke atas. Dia dekat paksi Y, so kita kena consider mg. Boleh kan? Boleh, thank you. Alright, situasinya sekarang apabila dia berada di atas. Okay. Alright, so objek awak berada di atas. Dan tali dia ke bawah. Bila dia berada di atas, your AC is downward. And AC kan always to the center, right? So here, your tension is downward.
Okay, sebab tali dia ke bawah. Betul? Dan mg awak tetap juga ke bawah. Tak kisah situasi dia macam mana, your mg is always downward. Right? Boleh terima? Okay, boleh terima So your FC is equal to MC, MAC. However, your AC sekarang adalah negatif. Dia adalah negatif. Dan dia dekat paksi Y. Paksi Y. Alright? That means FC awak adalah summation of FY. Summation of FY sekarang adalah negatif T minus MG. Sebab dua-dua ke bawah. Okay, dua-dua ke bawah. Jadi bila kita substitute masuk dalam this one ni masuk dalam equation ni, awak akan dapat negatif T minus MG equal to negatif MAC. Negatif sebab apa? Sebab direction of AC. Direction of AC sekarang ni ke bawah, jadi kita letak negatif. So, boleh juga kalau awak nak consider semua direction yang ikut AC tu positif. Kalau kat sini awak nak jadikan AC tu positif, so T dengan MG jadi positif. Positif T tambah positif MG equal to positif MAC. Dia sama juga kalau awak tukarkan this equation pun akan jadi macam ni. Boleh. Tetapi untuk mengelakkan, saya tahu ini pun keliru, cuma dekat sini dia boleh lah awak ambil AC ke bawah, so semua yang ikut AC akan positif. Yang ni boleh. Tetapi dekat situasi-situasi lain, ada situasi di mana dia memerlukan AC tu jadi negatif. Jadi saya tetap akan berpegang dengan saya punya direction, which is atas positif, kiri negatif. Atas positif, kiri negatif, kanan positif, bawah negatif. Pandai-pandailah awak. Atas, kanan positif, kiri, bawah negatif. Okay, dapat. Saya akan tunjukkan contoh macam tu. So dalam exam awak nak terus tulis yang ni pun tak ada masalah. Boleh terima? Loading jap. Tak apa, awak ikut cara saya je. Positif negatif tu. Kalau kat sini pun disebabkan oleh AC tu negatif, awak punya FC pun negatif kan. That means this part akan jadi negatif. Okay, so awak punya situasi sekarang ni akan jadi T is equal to MR omega minus MG. So MR omega adalah 6.25 minus dengan 0.5 darab 9.81. So, aku ni nak larikan ni je. Awak akan dapat, 0.0 pula. Awak akan dapat awak punya tension sebanyak 1.3435 Newton. Awak akan dapat 1.35 Newton. So if you can see, kalau bola awak berada di atas, awak rasa senang je awak nak pegang sebab awak terasa ringan. Bola tersebut terasa ringan disebabkan oleh tension dia dah berkurang. Untuk objek yang berada di bawah, tension dia tinggi. That's why dia makin berat. Alright? Boleh terima? Madam. Yep. Yang tadi tu MR omega bawah dia tak ada R ke? Macam mana? Ada R? Macam mana? Yang MR omega tu. Tadi kan kita dah buat ni, this one. Kita dah substitute. Awak jadi MR square omega square bahagi R. So R potong jadilah MR omega square. Okay? Okay. Alright, jom kita sambung pada situasi seterusnya which is conical pendulum. Nama dia conical pendulum. Apabila pendulum tu, sebelum ni awak dah belajar pendulum awak macam ni kan, kiri kanan. Kita masuk conical pendulum. So sebelum ni awak dah belajar kiri kanan macam ni, but for now awak punya situasi di mana awak punya pendulum tu dia berpusing macam tu. Kalau awak nampak lah, dia berpusing. So dekat bahagian bawah ni, dekat dia punya bola tu, kalau tengok daripada atas dia membentuk bulatan. Okay, dia membentuk bulatan. So you can see that this is your
awak punya circle tu dia macam ni kalau daripada depan lah. It should be kalau daripada bawah dia akan nampak membulat lah. Dia macam tu. This is your circle. Right, kalau daripada bawah dia membulat. Jadi kita assume dia macam ni. You punya bola ni dia akan bergerak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Something like that lah. So, saya nak ambil bola tu apabila dia berada di sini. Dia berada di sini. Okay, bila dia berada di sini, this is dia punya tali. Selalunya tali ni dia akan bagi. Kita kata panjang tali SL. Panjang tali sama dengan L. Alright, so now you will have this is your ball. You akan ada tension kat sini. Tension. Dan awak akan ada mg. Which is your weight lah. So, dia bagi sudut di sini. Theta kat sini, maksudnya sudut dia kat sini pun samalah theta. That's mean, okay, let's see. Mana lain lah. So, sudut dia di sini. This is your theta. Okay, theta ni kalau kita guna zigzag, Z kan? Macam tu kan? Theta kat sini akan sama theta di sini. That's mean theta ni adalah di sini. This is your theta. Alright? Okay, bila theta di sini, then you need to know that your AC is something like this. Sebab apa? Dia daripada object to the center of the circular path. So, dia punya acceleration dia macam ni. Jadi, acceleration awak ke kanan. Okay, bila acceleration ke kanan, awak kena cari summation of fx kan untuk masukkan dalam FC nanti. Bila awak kena cari summation of fx, bermaksud apa yang saya ingat dekat sini awak kena resolve mengikut AC. So kalau AC macam ni, pasti awak macam ni lah kan? X, this is Y. That means awak kena resolve kan awak punya tension. So tension, kita boleh pecahkan dia kepada Tx dan kita boleh pecahkan kepada Ty. So dekat sini kalau saya masukkan dalam table, since dia akan menggunakan kedua-dua komponen, so table is required, awak akan ada tension dan juga weights. So you punya tension, tension awak yang Tx awak adalah ke kanan. Betul? Ke kanan, kalau tengok kat situ dia ke kanan. That means positif lah. Untuk Y component, tension awak ke atas, so dia positif juga. Alright, so di C1 awak akan dapat T sin theta. Sebab apa? Sebab theta tu dia bertangkup dengan paksi Y. So bila dia bertangkup dengan paksi Y, X component akan dapat sin, Y component akan dapat cos. Boleh terima? Right? Okay, untuk W pula, X component is 0 and Y component is negative mg. Okay. And one more you need to know, your R is here. Nak padam. Okay. Padam semua pula. Kita pergi sebalik. Dia bagi length kat sini. But your R is here. Ini length, ini R. So let's see you have something like this. This is your length, L. This is your R. Dan sudut dia dekat sini. Saya keluarkan tiga segi ni. Saya keluarkan tiga segi ni. This tiga segi saya bawakan ke sini. So, saya ada L kat sini dan saya ada R kat sini. So nanti awak kena guna R. Jadi awak boleh dapatkan R from here. Tak apa, kejap lagi kita tengok. So dekat sini, your AC adalah dekat X component. So kalau kita masukkan dalam equation ni, your AC pun positif lah sebab dia ke kanan kan. Kalau kita nak masukkan dalam equation ni, your punya FC mesti sama dengan summation Fx. Dan summation Fx awak kat sini adalah T sin theta sahaja. Okay, T sin theta sahaja. So that's mean awak punya FC tu akan jadi macam ni. Equation dia akan jadi macam ni. T sin theta sama dengan mv square over R. Okay, this is our punya equation for conical pendulum. Contoh. Soalan ni dia nak V. Contoh tiba-tiba dia kata find V. Dia lagi pun contoh dia akan dapat V lah. Bila dia nak V, awak kena cari R. R awak boleh cari from here. Which is R awak, kita guna kat sini kita ada opposite daripada theta dan juga hypotenuse daripada theta. So opposite over hypo bersamaan dengan sin cos theta, sin cos theta, tangent. Sin theta. Sin theta bersama dengan R over L. So kalau kita nak R sahaja, kita akan dapat L sin theta. So kita boleh masuk kat sini. Lepas tu kita nak V kan tadi kan. So kita boleh dapat T ni from Y component. Macam mana? Since X component dah bersamaan dengan MVA, summation of Fx sama dengan MVA, that means your summation of Fy is equal to 0. Okay, summation of Fy to 0. This means you can find summation of Fy equal to 0. Awak boleh dapat T cos theta minus mg equal to 0. Awak boleh dapatkan T from here which is equal to mg cos theta. So daripada situasi tu, dia akan bagi awak contoh. Dia akan bagi dua benda je. Dia bagi length, dia bagi mass. Lepas tu dia suruh awak cari velocity. So kita tengok macam mana. Boleh nampak? Boleh, madam. Madam soalan madam buat sendiri dalam bulat dia. Tak ada. This one saya punya. It's okay, I will give this. I give this note to you. Tapi kan madam, tadi tu kenapa Y component terus kosong? Kan kita dah belajar masa chapter 3 which is kita ada parallel component dengan vertical component of X tu kan. So kalau one of that is equal to MA, the other one mesti equal to 0. Okay, kalau Fx equal to MA, maksudnya Fy mesti equal to 0. Tapi kalau Fy equal to MA, Fx akan equal to 0. Macam tu. Ingat balik? Ingat balik. Boleh? So dekat sini yang punya AC is in X component. That means your Y component is equal to 0. Right? So dia kata a string fixed to a ceiling has its end fastened to a ball of mass 200 gram. The ball whirl at a constant speed in a horizontal circle, tetapi dia bagi tahu kat sini as a conical pendulum. So you need to alert lah, walaupun dia sebut horizontal circle, dia sebut kat ujung tu conical pendulum.
So dia punya situasi adalah macam ni. Dia bukan horizontal yang first kita tengok tu. Dia macam ni. Dia kata if the string is of length 32 cm and makes an angle 30 degree with the vertical, what is the speed of the ball? So you have this ball. You have the length, tali dia. So, okay, sorry. Awak punya mass of the ball adalah 0.2 kg. Dan length tali ni, panjang tali ni adalah 0.32 meter. Okay, this is dia punya length lah. Alright. Okay, dia suruh cari awak punya, lepas tu dia bagi sini sudut. Sudut kat sini adalah 30 degree. Okay. So dia suruh cari speed. Dia suruh cari V. Okay, dia suruh cari V. That mean awak punya bola ni, macam kita dah tengok tadi. Saya explain balik apa yang saya dah explain sebelum ni. Benda yang sama, saya explain menggunakan soalan. Alright, so awak ada mg. Nampak tak? Okay, nampak. Okay, awak ada tension. So tension ni boleh pecahkan kepada X component dan boleh pecahkan kepada Y component. So sudut kat sini yang 30 degree. Let's see, kita masukkan dalam table. Awak ada X component. Awak ada Y component. Lepas tu kita ada tension dan kita ada weights. So your tension adalah T sin 30. Y component T cos 30. Weights is 0 here and negative M dia 0.2 darab 9.81. Okay. Alright. Okay, awak dah dapat ni. Awak lukislah table cantik-cantik. Saya nak cepat ni. Okay. Kita nak FC. FC is equal to MAC. Alright. So your FC, your A is at X component. Dekat X component. A awak macam ni kan. This is your AC. Maksudnya FC awak adalah summation of Fx. Which is summation of Fx kat sini adalah T sin 30. Okay. So kita dapat T sin 30 sama dengan MV square kan. 0.2 V square over R. Okay. Dia nak V. Sekarang ni kita tak ada R dan kita tak ada T. So R kita boleh guna yang tiga segi tu. Which is sini adalah 0.32. Sini R yang kita nak and this is theta. So your R is equal to 0.32 sin 30. Okay. And your T boleh dapat from summation of Fy. Fy which is equal to 0. So awak akan dapat T cos 30 minus 0.2 9.81 bahagi dengan kosong. Sama dengan kosong. So you will get your T sama dengan 0.2 darab 9.81 bahagi dengan cos 30. So you will have your T bersamaan dengan T sama dengan 2.27 Newton. Okay, barulah kita boleh masukkan dalam ni. So your T is 2.27 Newton. Tak payahlah tulis Newton. Sin 30 sama dengan 0.2 V square. Your R is 0.32 sin 30. So kat sini dapat 0.16. 0.16. Masukkan kat sini 0.16. Jadi bolehlah cari awak punya V which is 2.27 sin 30 bahagi dengan 0.2 per 0.16. So awak dapat 0.908 untuk V and kita square rootkan dia. Dapatlah 0.95. So your V is equal to 0.952 meter per second. That is how you you find the tension velocity kat sini. Alright, so kita tengok a car goes in circular curve on a flat road. So kereta ni dia lalu selekung. Dia lalu selekung. So let's say you have a road like this. This is your road. Macam ni. So kereta tu ada dekat sini. Mula-mula dekat sini. Lepas tu dia pergi kat sini. So waktu dia di sini, kita boleh consider dia berada dalam circular motion. Dia berada something like this.
Okay, dia berada kat sini. This is dia punya path walaupun dia lalu sikit je, kita boleh consider dia berada di circular motion. So dia ada radius lah, which is radius dia dekat sini. This is dia punya radius. Kalau dia lalu ke atas ni macam ni pula. Macam ni pula dia berada di sini. Dia berada di sini. Dia radius dia dekat sini. Right? Okay, so bila dia berada situasi dia macam ni, you can take either one lah. You boleh assume dia berada di kanan ke, you boleh assume dia berada di kiri. So seperti yang saya cakap, saya suka dia pilih dia berada di sebelah kiri. Senang sebab acceleration dia ke kanan. So saya pilih this one. Okay. Bila dia berada dekat sini, dan kita tengok dia dari, yang ni dia tengok daripada, tak kisahlah, this one, dia dekat sini. Sebab dia acceleration dia ke sana. Kan nampak dia seekor dia ambil kat sini. So dia ambil yang ni. Saya yang atas. So bila yang atas, kita tengok dia daripada belakang. Tengok daripada sini. Sini. Begini jalan kan. Bila dia berada di situasi macam ni, dia ada friction. Dia tak sebut frictionless kan. So dia ada friction. Friction dia yang menyebabkan kereta ni tak melayang. Kalau tak ada friction, kereta ni dah fly away. So awak akan ada friction, awak akan ada mg dan awak akan ada normal surface. Disebabkan oleh dia berada di atas jalan. Yang tadi kita consider semua duduk kat atas udara kan. Ini dekat atas udara which is ada tali je. Sebab tu tak ada normal friction. Yang ni ada normal friction. So dekat sini awak punya x component is, kita ada f, r dengan mg. Lepas tu y component awak ada your f is positive f, r is 0, 0, this one positive r, this one 0, this is negative mg. So dia macam tu. Alright. So what happen here is you punya AC ke kanan. Your AC adalah ke kanan. That's mean bila you masukkan dalam this one, your FC ni dalam summation of fx, which is dekat sini adalah friction sahaja. So dekat situasi ni you will have friction is equal to mv square over r. So kalau dia friction ni, kita boleh pecahkan dia kepada mu r, mv square over r. In case dia nak mu, you can get r from summation of fy, which is equal to 0. You akan dapat your r is equal to mg. Boleh terima? Boleh. Okay. Slowly je. Macam tu je, senang je. Dia tengok pada AC. Okay, kita pergi a more complicated situation, which is when your car is in a bank curve. Macam track basikal. Bumbu basikal tu kan dia macam curve macam tu kan. Kalau you tengok, tak kisahlah, saya pun tak suka tengok sukan. Tapi at least you can imagine that your curve is bank, but we will only consider the frictionless sahaja. So kat sini tak ada friction Situasi untuk your level, dia tak ada friction. Untuk your level tak ada friction So degree, kena belajar fizik, dia tak ada friction. So what happened here, dia ambil yang sebelah kanan kan. So saya nak ambil yang sebelah kiri. Okay. So let's see, this is your pandangan dia daripada sebelah kiri. So this is your car. This is your car, something like this. Dengar baik-baik. Dekat chapter 3 kita belajar satu objek kat sini. Dia slide down, dia turun ke bawah, which is either dia ada acceleration ataupun dia tak ada acceleration. Dia still ada movement kan. So bila dia slide ke bawah ni, kita consider kita punya paksi macam ni. Kan? So kita ingatkan kan. Ni untuk chapter 3 sahaja. Chapter 3 dan chapter 4. Untuk chapter 6, you need to consider since dia punya acceleration mesti from the car toward the center of the curve, the uniform, the circular motion. Macam ni kan. Kita tengok, dia pergi ke tengah. Which is this is your AC. Awak punya paksi kena ikut AC tersebut. Macam mana? You can see that kita akan ada mg ke bawah dan kita akan ada r. Okay, kita akan ada mg dan kita kena ada r. So bila kita tukar, kita masukkan dalam free body diagram, you will get the same one. So r, this one, mg. Dia berbeza dengan this one. Yang chapter 3. Kalau chapter 3 kita pun dah ada r, kita ada mg, right? Tapi bila kita lukis dalam free body diagram, you will have your r is upward, your mg ke bawah. Betul? Mg ke bawah. Mg dia saya ingat macam tu. Okay? Beza. Paksi x, this is paksi y. This one sama, this is paksi y, this is paksi x. Okay? Alright. Untuk uniform circular motion, since kita ikut AC, which is your AC is something like this, kita akan tengok dia punya theta. Kita dah tahu theta di sini. Untuk this one, bila theta kat sini, theta dia sama di sini. Which is sama dekat sini kan. Kalau untuk yang ni, your theta, kita tengok ni. Tengok sini. This one. So theta di sini akan sama dengan theta di sini. Which is sama dengan theta kat sini. Theta yang kita guna adalah theta di sini. Kalau awak tak tahu macam mana theta dia boleh dapat, awak just hafal saja. So theta dia mesti bertangkup dengan paksi y. Kalau tengok sini dia bertangkup dengan paksi y kan. Ini pun dia bertangkup dengan paksi y. Okay. So kalau kita masukkan, ni asing This is for chapter 3 and chapter 4. Saya dah tulis kat sini chapter 3 and chapter 4. Jangan tertukar. So kita ada kat sini x component dengan y component. So kita ada r dan weight sahaja. Your r akan dipecahkan kepada r for x component dan r y component. Your weight is the same, which is negative mg. Yang ni kita pecahkan weight kan. Yang this one kita pecahkan weight. Tapi yang untuk circular motion kita akan pecahkan r. Okay, same here that your FC is equal to MA. Your A is in X component.
That means your FC is summation of Fx, which is kat sini adalah R sin theta. This means your equation will be something like R sin theta equal to MAV squared. Tak salah, tengok keadaan dia nak yang mana kan. MV R squared. And your R can get from Y component, which is your Y component sekarang ni equal to 0. Awak akan dapat R cos theta minus MG equal to 0. So your R is equal to MG bahagi dengan cos theta. Macam tu je. Okay, tak apa. Kita tengok situasi seterusnya. You can get this recording. Kita tengok Ferris wheel. So Ferris wheel ni, keadaan Ferris wheel yang biasa dia boleh berada di mana-mana. Keadaan macam dia tunjuk ni kan. Dia tunjuk sini, dia tunjuk sini. Mana-mana pun ada. Cuma dekat setiap situasi tu, awak akan dapat different R. So kita ambil objek sekarang ni adalah, awak bayangkan awak yang duduk di atas, di dalam gondola ni. Ni kan nama dia gondola kan. Gondola. Nama dia gondola. Awak yang berada dalam gondola tu, awak duduk atas kursi. So sekarang ni kita consider awak sebagai objek tersebut. So bila awak berada di atas kursi tu, in any place, dekat mana-mana saja, R awak akan ke atas, MG awak akan ke bawah. Dia tak berubah. Untuk Ferris wheel dia tak berubah. R ke atas, MG ke bawah. Cumanya, the value of R yang akan change. Direction tak berubah, value akan berubah. So R, direction not change. Value magnitude sahaja berubah. What happen here is, yang paling popular untuk ditanya adalah apabila gondola itu berada di bawah atau gondola itu berada di atas. So kita tengok yang pertama, which is bila gondola tu berada di atas. Alright. So gondola awak berada di sini. Dia ada radius lah, walaupun kita tak consider dia punya radius. Kita tak ada tension lah, kita consider objek di dalam gondola tersebut. So bila objek duduk dalam gondola tu, kiranya dia berdiri atas some surface lah. That means awak akan ada R. Dan awak akan ada MG. Okay, so AC awak ke bawah. AC awak ke bawah. Dekat sini, awak punya FC equal to MAC. Your AC is negative sebab dia ke bawah. That means your FC must be summation of FY sebabnya AC awak ni dekat Y component. Summation of FY sekarang adalah R minus MG. So bila kita masukkan, kita dapat R minus MG sama dengan negatif MV square over R. Sebab apa negatif? Sebab acceleration ke bawah. Okay, so you can get here your R is equal to MG minus MV square over R. Bila awak berdiri di atas penimbang, awak punya normal penimbang tu sebenarnya dia baca normal force. Okay, so normal force awak akan sama dengan awak punya weight. Bila awak berdiri di atas penimbang dekat situasi yang macam dalam bilik ni kan. Tetapi bila awak berada dalam gondola ni, kan gondola tu sekarang ni bergerak dalam constant speed, awak akan dapati your R dekat sini akan lagi kurang daripada you punya weight. Contoh kalau weight awak macam saya kan 60 darab 10, 600 saya cakap 600 Newton. Bila dalam gondola tu, R awak akan R saya akan less daripada 600 Newton. So saya punya bacaan weight tu akan lagi kurang daripada 60 kg. That's mean kalau naik gondola tu bila ada kat atas dia automatic jadi ringan. So nak timbang-timbang lah atas gondola tu bila dia berada di atas. Okay, sejuk. Okay, that's mean bila awak berada di atas, awak rasa ringan. The passenger will feel light, which is ringan lah. Ringan. Sebab apa? Sebab your normal force is less than your weight. Sebab your R2, bacaan R2 akan lagi kurang daripada mg. Okay. So what happen if gondola tu terlalu laju? Dan awak tak pakai tali pinggang. Apa akan jadi dengan awak? Terbang. Dia terbang kan. So untuk Ferris wheel, dia ada Vmax. V maximum supaya awak tak terbang. Awak tak terbang. Okay. So in case dia minta what is the smallest velocities that you stay in the gondola, in the Ferris wheel, it happen when your R start to be 0. R ikut bila V tu dia sampai contoh V maximum dia 20 meter per second. Contohlah 20 meter per second. So kalau velocity tu lebih daripada 20 meter per second, awak akan terbang. Kalau V is more than V max, awak akan terbang. Okay. So dia nak V awak tu mesti 20 meter per second atau less. Barulah awak stay in gondola. Apabila V awak less than V max, awak punya R is more than 0. Kalau dekat V max tu, R dia kosong. Betul-betul kosong. Alright. Ini situasi ni dia bagi macam apa ni orang panggil? Bukan cuba jaya. Dia macam nak uji awak punya kefahaman lah. Dia tak bagi tahu yang R tu equal 0. So awak dah tahu kalau dia tak nak awak terbang, awak kena assume R dia equal to 0. Tak apa, nanti saya cuba cari contoh soalan dan saya akan bagi. Okay, now kita tengok apabila objek tersebut berada di bawah. Oops. Apa ni? Okay, this one. Objek berada di bawah lah. Saya ingat. Objek tersebut berada di bawah. Bila dia berada di sini, awak punya acceleration is upward.
dekat force yang ada dekat gondola ni masih lagi sama, which is R dengan mg. So your FC equal to MAC, your AC sekarang positif dan dia dekat Y component. That means your FC should be summation of Fy. So summation of Fy sekarang adalah R minus mg. Masukkan dalam ni. Yang ni awak tak tulis pun tak apa Saya nak tunjukkan dia. Awak terus skip dia FC equal to MA, lepas tu terus tulis R minus mg equal to MAC. Kan macam ni kan? So awak akan dapat your R is equal to mv square over R tambah dengan mg. Jadi berat awak makin tinggi. Dekat bawah ni, kalau berat saya 600 Newton, saya akan dapati bacaan saya dekat sini, R saya lebih tinggi daripada 600 Newton. Okay, that means your R is more than your weight. Here. Dekat bawah tu awak akan rasa seperti ditekan-tekan. Macam nak terjatuh, nak terlungkup kat bawah tu kan. That means waktu tu awak akan rasa heavy, berat. Awak akan terasa berat. So kalau kita timbang pun, macam saya kan, saya timbang dalam tu, saya akan dapati saya makin gemuk. Sebabnya dia tak membaca berat saya yang sebenar. Because awak punya R lagi besar daripada awak punya weight. Okay, boleh terima? Alright, ada satu lagi situasi. Satu lagi situasi. Tak ada kan? Tak ada dah. Satu lagi situasi di mana you naik roller coaster. So bila awak berada di atas bukit macam ni, situasi dia sama dengan at top of Ferris wheel. Okay, keadaan dia sama, which is your R is ke atas, your mg ke bawah. Kalau yang ni pula, keadaan dia sama dekat at bottom of Ferris wheel. So saya tak perlu explain, benda sama. Cuma situasi dia berbeza bila dia berada di sini. Okay, bila dia berada di sini, awak dah terbalik. So kerusi tu berada di atas. Bermakna kalau kerusi tu tolak awak, R tu kan normal force tu kan dia adalah kerusi yang tolak kita. Kalau kita duduk atas kerusi ni, dia seolah-olah force yang dikenakan ke atas kerusi tu ke atas kita. So bila kerusi tu dah terbalik, maksudnya awak punya normal force ke bawah. Awak punya mg pun ke bawah. So let's say this is you. Ni roller coaster tu. Jadi R awak ke bawah, mg awak pun ke bawah, acceleration awak pun ke bawah. Okay? Dia macam sama macam yang pendulum tu bila bola tu berada di atas. Cuma sekarang ni dia guna R. So you will have your FC equal to MAC. Your AC is negative. So your FC is your summation of Fy. Sekarang ni kita akan ada negative R minus mg. So awak akan ada negative R minus mg equal to negative MAC. Kalau saya nak jadikan dia positif, nak jadikan MA ni positif, semua jadi positif lah. Awak akan dapat R plus mg equal to MAC. Right? So daripada sini awak akan dapat your R is equal to mv square over R minus mg. Dia minus Okay, kalau yang ni, kalau yang Ferris wheel tu mg macam yang ni kan, mg minus 1, mg minus R. Sekarang ni R minus mg. Dia terbalik. So what happen here adalah, apa jadi kalau V awak terlalu rendah? V too low. Dia speed dia sangat macam dia bergerak slow je naik. In case you tak pakai tali pinggang. Jatuh. You jatuh kan? Awak jatuh. So dekat sini dia kena ada V minimum. V minimum. So kalau your V is less than V minimum, you fly up. Your V tu mesti lagi tinggi daripada V minimum. So at the point V minimum tu, your R is 0. Betul kat sini V minimum dia adalah 15 meter per second. So at 15 meter per second, your R is equal to 0. Ni contoh sahaja. Okay. Your R equal to 0. So in case soalan minta what is the V minimum for the Ferris wheel so that the passenger is not fly out, you can say that your R equal to 0. Dia tak bagi tahu R equal to 0 tu, tapi dia bagi tahu dia nak V minimum. So your R is equal to 0. Okay, good. Tepu. Kita start dengan 6.3 which is Newton law of gravitation. So saya tak adalah baca satu persatu. Cuma saya akan bahagikan kepada part-part macam yang hari tu. Saya akan bagi part-part. Saya akan ceritalah part ni dia bercerita pasal apa. So the first part ni dia bercerita pasal law of gravitation. So law of universal gravitation. So what is law of universal gravitation? Law of universal gravitation ni dia adalah gravitational force. Which is dalam exam kalau dia tanya law of universal gravitation, awak janganlah pula jawab law of universal gravitation equal to Fg. Salah So nak jawab macam mana? Kita boleh jawab macam ni. Law of universal gravitation is Fg equal to, kalau tak awak kena jawab panjang-panjang macam ni kan. Kena jawab panjang-panjang macam ni. So nak mudahkan kita jawab macam ni lah sikit je. Fg equal to G M1 M2 over R square. Lepas tu awak kena state. Ni banyak kali saya pesan dekat saya punya what we call kelas, saya suruh saya pesan dalam kelas supaya setiap kali tulis equation, tak kisah soalan apa pun, kalau dia ada equation awak kena tulis dia punya maksud setiap simbol ni. So Fg apa? Fg adalah gravitational force.
Lepas tu awak ada G. G ni apa? G ni dia bagi tahu kat sini dia adalah universal gravitational constant. So you can state sini dia adalah universal gravitational constant. Ataupun awak boleh tulis dia sebagai dia punya value. Untuk constant awak boleh tulis nama dia ataupun awak boleh tulis dia punya constant value. Which is value untuk G kat sini adalah 6.67 darat 10 negatif 11. Kekurangan tulis value ni adalah awak kena tulis Awak kena tulis dia punya unit tu betul. Kalau macam G ni macam susah sikit unit dia kan. Dia ada M cube per kg second negative square. Okay, this one macam ni. Okay, per kg s square ataupun meter square kg minus 1 s minus 2. Alright, dia macam ni. Either one lah awak boleh tulis yang mudah. Okay, sekarang ni online kan, so awak copy dalam buku pun tak ada masalah. Tapi make sure tulislah apa itu setiap simbol ni bawa maksud. So M you can state sama-sama sebab dua-dua ni adalah mass of object. Mass object. Lepas tu kita ada R. R ni bukan radius R kat sini bukan radius. So kalau ada simbol R tu dia tulis macam yang ni dia bukan radius, awak tulis radius jadi salah. Okay, R kat sini adalah distance between two object. Dia adalah distance between two object. Right? Okay. Let's say you have this one, your object yang pertama, and you have the second one, object yang kedua. So dia punya R dia adalah di sini. Daripada titik tengah sampai titik tengah yang kedua. Titik tengah objek pertama sampai titik tengah objek yang kedua. So this is your R. Saya bawa ke bawah lah. Supaya dia tak kacau nanti. This one your R. Distance between two objects. So your force is somewhere in between the object which is attract to each other. Gravity ni dia adalah force of attraction. So F1, dua-dua ni kita boleh simbolkan dia sebagai Fg. Yang ni pun kita boleh simbolkan dia sebagai Fg. Cumanya, ni, apa panggil? This one is force. Alright. Let's say, yang ni kita boleh namakan dia sebagai F1. Yang ni kita namakan dia sebagai F2. So, dia punya value of F ni, F1 ni, dia adalah negative of F2. Value, magnitude dia. Magnitude of the, bukan magnitude, sorry. Magnitude dia sama, direction dia opposite, that's why dia ada negatif ni. Okay. So F1, kalau dia ke kanan, F2 mesti ke kiri. Kalau F1 ke bawah, F2 mesti ke atas. Dia the negative of the F1. So this is your F. Dan kita boleh dapatkan awak punya force in between these two objects. Kita boleh dapatkan dia from F1, F1, G, mass of M1, mass of M2 bahagi dengan dia punya distance square. Distance square. Okay, boleh terima tu sampai sinilah dia cerita. Sampai sini dia cerita. Dan kita pergi satu lagi part. Sampai sini kan. So kita nak tengok acceleration ni. Which is, kita dah tengok tadi, force awak adalah Fg equal to G M1 M2 over R. This one lah. This one. So awak dah belajar sebelum ni, gravitational force awak adalah weight. Okay, adalah weight. So weight is equal to mg. So let's say you have this situation. This is your Earth and you have the object here which is M2. Your Earth is M1. So kat sini M1 ke M2? Should be M1 ke M2? Weight of the object. M1. Okay, siapa cakap M1? Tekan angkat tangan tu. Dia angkat tangan tu kan? Ramai. Okay. Alright. So let's see. You have this object. So let's see this books. Books ni berat dia adalah 20 gram. So your weight is equal to? Weight is equal to in number? Tak dengar lagi ke? Dengar, madam. Okay. Nak tak dengar tadi. So it should be weight of the books, right? So weight of the book adalah 0.02 darab dengan 9.81. So this one, it should be the mass of the object, which is M2 G. Jadi kalau kita comparekan dengan this one, which is this also Fg, dia benda yang sama je, Fg equal to Gm, kita letak M2 kat luar, sebabnya M2 ni kan kita nak samakan, Allahuakbar. Kita nak samakan dengan this equation kan, kita nak samakan dengan this equation, so it should be M2 kat luar. So yang equation yang lain selain daripada M2 dalam equation ni, kita letak dekat dalam. So awak ada G M1 over R square. Okay,
So it is show that this is awak punya equation for gravitational acceleration. Gravitational acceleration. Okay, this is gravitational acceleration. So you have G equal to G besar, M of the object, bahagi dengan R of the object square lah. So this one is gravitational of object untuk objek tersebut. Contoh saya kan, berat saya 60 kg. So saya punya, kita back to dia. We have, this is your gravitational acceleration. Kita dengar balik. Okay je. Okay, gravitational acceleration as G m1 over r squared. What happened here is you can get any us punya gravitation. So contoh this object. Objek ni berat dia adalah let's say dia punya mass sama dengan 20 gram. Okay. So dia punya what we call radius ni, kita ambil daripada tengah sampai ujung ni, kita boleh assume dia as, contoh kat sini berapa? Dalam 3 cm lah. So R dia 3 cm. So bila kita masukkan dalam this equation, okay, mana ni? Kita akan dapat dia punya 9. Saya tukar semua. 6.67 darab 10 negatif 11. Kita masukkan berat dia mesti dalam SI unit. Okay, mesti dalam SI unit. Bahagi dengan awak punya R which is 3 cm. 3 darab 10 negatif 2 square. Okay, awak boleh dapat gravitational acceleration untuk objek ni. So any object, okay, contoh objek ni dekat atas dia kan. Kalau kita ignore gravitational acceleration, kita ignore 9.81 tu. This object dia tarik objek yang satu lagi dengan gravity this one. G dia this one, FG dia darab je lah dengan objek yang kedua. Kedua tu berapa berat? Apa saya mengarut ni? Pening lah. Boleh terima kan? Senang je kan? So satu objek dia ada mass, dia ada radius, you can find dia punya gravitational acceleration. It's alone. So kalau ada satu lagi objek, barulah dia ada gravitational force. Macam tu. So let's say you have on Earth, your mass of Earth. It's given here, awak punya mass of Earth adalah 5.9 darab 10 kuasa negatif 24. 10/24. Dan awak punya radius adalah 6.38 darab 10 kuasa 6 meter. Kalau awak masukkan this value dalam equation ni, awak punya G is 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Darab dia punya mass of Earth which is 6.38 darab 10 kuasa 6. Kita bahagikan dengan radius of Earth which is 6.38 darab 10 kuasa 6. Awak akan dapat kat sini, kalau kita masukkan dalam kalkulator, alamak. Okay. Kita ada 6.67 negatif 11 darab dengan, this one is 5.98. 5.98. Okay, 5.98 E6 bahagi dengan 6. Apa yang saya 6 salah substitute pula. Saya sendiri yang salah substitute. So dia punya mass adalah this one, 5.98 darab 10 kuasa 24 bahagi dengan radius which is 6.38 darab 10 kuasa 6 square. Okay, dia macam tu. Okay, baru betul. Kalau kita masukkan this one, kita ada 6.67 darab negatif 11 darab dengan 5.98 24 bahagi dengan 6.38 10 kuasa 6 square. So kalau awak tengok kat sini, dia 9.799. So kalau kita approximatekan dia, kita akan dapat balik 9.8 tadi, which is kita selalu guna 9.81 kan. Tapi 9.81 dia akan consider banyak titik puluhan lah. Yang ni kita approximate, kita akan dapat 9.8. So dia lebih kurang je 9.81. That is how you get the gravitational acceleration yang selalu kita guna tu lah. Kita tengok yang kedua, dia nak tengok objek. This is situation where objek tu dia near earth surface. Dia berdekatan dengan earth surface. So kita consider this one. Let's see. Kita nak tengok force dia. You ada this earth. This is your earth which is ME. And you have another object sini M0. So this is mass of earth. And this is, saya letak dia sebagai, kat sini dia letak R0. So this is R0. Let's say your R0 is, kita compare dia macam dia lagi sikit, terlalu kecil nak dibandingkan dengan RE ni, which is let's say dia 1500. Kenapa saya kata 1500 ni dekat? Kalau kita tengok RE tadi which is 6.38
darat 10 kuasa 6. So 6.38 ni 380,000. Bagi jauh kan? Banyak kosong dia. So 1,500 ni kat sini je. Kalau kita bahagikan jadi peratusan dia terlalu kecil. So kita consider dia sebagai R ni terlalu kecil. So your distance between two object is this one, which is R, your distance tadi kan, RE plus R0. So in equation kita boleh ignore R0. Kita boleh ignore R this. Sebab apa? Sebab tu dalam equation ni dia tak tulis tambah R. Dia tak tulis RE tambah R0. But for your safety, masukkan je. Sebab apa dia ignore? Sebabnya kalau kita dapat RE tambah H square, which is kat sini let's say kita ada 6.38 darat 10 kuasa 6 tambah dengan 1,500 square. Kita tambahkan this one. You will get here something like 4.07 darat 10 13. Kalau you ambil RE square juga, kalau you squarekan dia 638 darat 10 kuasa 6 square, awak akan dapat nilai yang sama. Sebab tu kita boleh ignorekan dia. Kalau awak masukkan pun awak dapat jawapan yang sama, awak tak masukkan pun awak dapat jawapan yang sama. So in case soalan dia kata near the earth surface ataupun near the object surface, kita boleh consider height dia tu kita boleh tak payah masukkan dalam awak punya equation. Mungkin kalau dia sebut near tu dia tak bagi height. So you know that kita boleh guna RE sahaja ataupun radius of the planet sahaja. Kalau yang ni dia earth lah. Kalau dia bagi planet lah. Alright. So in case object tu dia far away, objek ni dia far away from earth surface. Object from earth surface. Okay, dia jauh daripada jauh daripada earth surface, which is dia ada satu height kat sini. Okay, height awak ni let's say dia sebagai 5 darat 10 kuasa 5 meter. So kalau kita tengok tadi 638,000 which is your RE. Sekarang your H is equal to 0,005. Dia macam comparison dia tak jauh sangat. 5 darat 1, 2, 1 ada satu lagi. Satu kosong lagi. Comparison dia tak jauh beza. Okay, bukan tak jauh beza, jauh jugalah beza dia. Cuma bila awak masukkan dalam equation, dia akan effect the calculation. Okay, contoh dia kat sini. Let's say your RE tadi, RE square tadi, kita dah tengok dia adalah 4.07 sama dengan darab 10 kuasa 13. So kat sini kalau awak tambah dengan H ni, awak squarekan dia, which is 6.38 darat 10 kuasa 6 tambah 5 darat 10 kuasa 6 square, awak akan dapat nilai yang jauh beza lah, which is 4.73 darab 10 kuasa 13. Nampak sikit? Sini macam satu titik perpuluhan je kan. Tapi you kena ingat kat belakang ni ada 13. So dia something like 407, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So dia beza dia jauh. Beza dia dekat sini. Berapa ribu ni? Dia beza something like banyak kosong dia. Jadi akan effect awak punya calculation kalau awak tak tambah dengan H. So if the object is near, awak boleh consider dia RE sahaja. Tapi dekat sini distance dia awak kena tambah RE dengan H. Nak selamat tambah je, masukkan je nilai. Tak ada masalah pun kalau awak masukkan nilai, jika diberi nilai lah. Alright, so let's say you have a planet. Some planet here, lepas tu dia ada its own radius and its own mass. Dia ada mass dia. Kita boleh dapatkan gravity dia dekat objek ni, which is guna equation tadi lah. Cuma tadi kita guna M bahagi RE kan. Sekarang ni kita guna mass of the planet dan radius of the planet. So let's say moon. Jom kita cari mass of moon. Berapa mass of moon? Mass of moon. Okay, mass of moon kita buat macam ni lah. So make sure awak tulis ni kalau dia ada dua objek kat situ, awak kena bezakan mass 1 dengan mass 2. Kalau kat sini mass moon, awak tulislah mass moon, which is kat sini adalah 734 darat 10 22 kg. Dan kita cari radius dia. Radius of moon. Cari radius of moon. Dia adalah radius moon 1737.4 kilometer. Kita tukarkan ke dalam meter, kita dapat this one. Kalau kita masukkan dalam G moon ni, kita akan dapat 6 saya tak hafal. Berapa cepat berapa?
6.38. 6.38 darat 10 kuasa 6. Sorry. This one is radius. Saya nak G. Mana G saya? Mana G? 6.6 times 10 power 11. 6.67 darat 10 kuasa negatif. Jangan tertinggal negatif tu. Darab dengan awak punya mass of moon 7.34 darat 10 kuasa 22 bahagi dengan, saya tertinggal square. 1737.4 darat 10 kuasa 3 square. So saya ingatkan sekali lagi, since it is use a constant ni kan, dia guna G ni, which is your G tadi, unit dia semua dalam SI unit. So you need to use all your value here and here mesti dalam SI unit. So mass mesti dalam kg, R mesti dalam radius. Kat sini awak akan dapat 6.67 di negatif 11 darab dengan 7.34 di 22. 7.34 di 22. Okey. 1737.4 di 3 square. So awak dapat this one lah, which is kalau kita guna kuasa-kuasa tu awak dapat 1.62 darab 10 kuasa 10 meter per second square. Okay, meter per second square dia punya unit untuk G ni. So you can see that your G moon ni kalau kita comparekan dengan Earth, kalau kita bahagikan G Earth bahagi G moon, which is 9.81 bahagi dengan, kenapa dia kuasa 10 lah? Sekejap, betul tak dia kuasa 10? Takkanlah dia kuasa 10. Ni 11. Baru betul. 1.62. 1.62 saja. So meter per second. Baru betul 1.62. So kalau kita bahagi this one, 9.81 bahagi dengan 1.62, you will get this one as 6. That show that your G Earth adalah 6 kali lagi kuat daripada G moon. That means your gravity on moon is 1/6 times less than of the Earth. Maksudnya dia macam ni, ataupun kita boleh cakap G moon sama dengan 1/6 G Earth. Tu cara untuk awak dapatkan comparison. Okay, boleh terima? Okay, sikit lagi, which is PBL on PBL 6.2. Dia kata an astronaut standing on the surface of Ceres, which is Ceres ni adalah largest asteroid. Kita assume asteroid tu dalam bentuk circle. Okay. So this person, dia duduk dekat atas this asteroid. Lepas tu dia drop rocks. Dia drop rock kat sini. Dan dengan ketinggian H dia sama dengan 5 meter. Dan masa yang diambil untuk this rock, batu ni jatuh ke permukaan Ceres. Betul, Ceres lah sebutan dia. Tak apalah, sebut je lah macam ni. Dia ambil masa T bersamaan dengan 5.06 second. So yang first, dia nak acceleration of gravity ataupun gravitational acceleration on the Ceres. So saya buat GC. Dan yang kedua, dia nak mass of the Ceres, MC. Dia bagi kat sini RC bersamaan dengan 600 darab 10 kuasa 3 meter. Dia bagi macam ni kan. Okay, soalan ni, if you get maklumat, information from the question, this one, kalau dia dapat daripada yang atas ni, dia maklumat ni boleh diguna di kedua-dua soalan. Okey. Kalau untuk soalan B ni, dia bagi kat soalan B kan, awak hanya boleh guna pada soalan B dan soalan seterusnya jika ada. Awak tak boleh guna soalan B ni, maklumat yang diberi dalam soalan B, tak boleh guna dalam A. So you cannot use RC to find gravitational acceleration on Ceres. Okay, awak tak boleh guna. Memang tak boleh guna pun. So let's see, you have GC, G besar, MC bahagi dengan RC square. So kalau awak nak guna equation ni, you ada G ni ada, MC ni tak ada sebab dia nak dekat soalan B kan. RC pun dekat soalan B. So you tak boleh pun guna RC dalam soalan A. What you need to know is this question dia kena menggunakan, cuba teka dia guna apa. Soalan untuk soalan A, dia akan guna dua. Agak-agak dia nak guna apa untuk acceleration? You ada H, you ada T, dia nak G. C. Guna formula S equals to UD
Sorry, tak dengar. Yang S equals to UT. S equal to UT plus half AT square. Sekarang ni your S ni adalah negative H. Your U kat sini, since dia release from rest, your U 0, so this part is 0. 1/2, your A sekarang adalah negative GC. Ingat sebabnya dia sekarang ni berada atas Ceres. Dia bukan berada dekat atas bumi. Jadi dia menggunakan gravity acceleration of Ceres. Sebab tu saya buat negative GC ni. So negative 5 sama dengan 1/2. Negative GC kita nak cari dan T dia adalah 5.06 square. Awak akan dapat GC awak kat sini sebanyak 0.39 meter per second square. Okay? Dia tak akan dapat 9.81 lah sebabnya dia duduk dekat atas Ceres. Jangan terkeliru. Alright, yang seterusnya soalan B, dia nak the mass of the Ceres. Barulah kita boleh guna equation yang ni, this equation. So GC kita dah dapat which is 0.39. Awak punya G adalah 6.67 darab 10 negatif 11. Awak punya mass kita nak cari. RC masukkan which is dia bagi 600 darab 10 kuasa 3 square. So awak akan dapat MC kat sini sebanyak 21.05 darab 10 kuasa 20 kg. Okay?